الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام والإيمان وكفى بهما من أعظم النعم وكفى بالله وكيلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Hadirin sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dengan takwa itulah akan menjadi bekal bagi hidup kita buat selama-lamanya. Dan orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang berjaya dunia dan akhirat. Kita berada di dalam ekor daripada Ramadan. Suasana yang kita berada di dalam bulan Ramadan masih lagi berkekal dalam kehidupan kita seharian. Kita dapati sebahagian besar orang-orang Islam kita berazam dan tekak di dalam hati untuk menunaikan segala tugas dan tanggungjawab setelah mereka keluar dari Ramadan. Dan kesan daripada Ramadan itulah yang ingin kita amal, ingin kita guna di dalam kehidupan kita seharian, seolah-olah kita berada di dalam bulan Ramadan walaupun Ramadan sudah berlalu. Kita melihat orang-orang Islam kita masih berpuasa ni hari di dalam bulan Syawal walaupun tidak berturut-turut, tetapi ini adalah satu ajaran pesanan daripada Nabi SAW. Man shama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka siyamid dahr. Sesiapa yang berpuasa Ramadan selepas itu dia ikuti pula 6 hari di dalam bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun. Kita ambil Ramadan sebagai model dalam kehidupan kita dan semua bentuk. Sama ada kita beramal ataupun kita patai lari dalam kehidupan kita. Ramadan itulah yang kita ambil sebagai satu berian lamka bagi kehidupan kita. Kalau sekiranya kita benar-benar ikut apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, hidup kita berhajat kepada islah, kepada baiki. Oleh kerana masa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ada 3 masa. Yang pertama masa lampau, yang sudah pun pergi dan tidak akan kembali lagi. Yang kedua masa sekarang, iaitunya masa yang sedang-sedang kita hidup, bernafas. Dan sekarang inilah adalah masa yang penting bagi hidup kita. Masa yang tiga iaitu masa hadapan, iaitunya masa yang lagi akan datang. Kalau sekiranya benar-benar kita mengguna 3 masa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, maka alhamdulillah dikatakan seorang manusia itu berguna dan bermutu di dalam kehidupannya. Terutamanya masa depan yang kita semua letak vision di dalam kehidupan kita untuk lebih maju dan lebih meningkat ke arah
jalan yang baik dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mengatur di dalam kehidupan kita dengan betul dan cara yang dikehendaki oleh Allah, maka inilah saya yakin bahawa semua setiap orang akan masuk di dalam suratul Asr. Yang Allah Ta'ala firmannya, masa yang Allah bagi kepada setiap orang, lepas tu semua manusia berada di dalam kerugian belakang, kecuali 4 golongan yang tidak rugi, iaitunya orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi kepada kita iman dan Islam. Yang kedua, orang yang beramal soleh. Sesiapa yang yakin bahawa dia beriman dan beramal soleh, maka 2 tangga yang dia berjaya di dalam kehidupan dia. Tangga yang 3 dan yang keempat, iaitunya orang yang selalu wasiat, sama ada mengajar ataupun beri ucapan, banyai, ceramah, ataupun apa sahaja yang menegakkan kebaikan, kebenaran dan menegakkan kesabaran. Ini adalah manusia yang tidak rugi. Selain daripada tu, semuanya manusia rugi belaka di atas muka dunia. Sama ada orang kafir ataupun orang Islam itu sendiri yang masuk di dalam golongan orang yang tidak mengamati, tak ambil perhatian di dalam kehidupan dia, sehingga dia duk perhabis umur dalam kehidupan dia lebih banyak daripada apa yang berguna di dalam kebaikan untuk dia bawa sebagai bekalan menuju selepas daripada dia mati. Hadirin sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, bila kita sebut hubungnya dengan islah dalam arti kata beki, Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quranul Karim, perkataan Nabi Syuaib terhadap kaumnya, in uridu illal islah mastata'tu, aku tak lain tak bukan hanya nak kepada beki, sekadar yang aku kuasa. Jadi apabila kita melihat kepada keadaan hidup kita ni berhajat kepada beki, kita mengaku bahawa tidak ada siapa yang dilahir ke dunia ini dalam keadaan sempurna dan suci bersih. Walaupun Nabi SAW sendiri pun dilantik ketika Nabi berumur 40 tahun menjadi Rasul. Saudara-saudara yang dikasihi sekalian, apakah yang kita nak islah, nak baiki? Di sini dengan masa yang terhad, ingin saya kemukakan 7 perkara untuk kita islah dalam kehidupan kita. Yang pertama sekali iaitunya islah fikrah dan akidah. Iaitunya fikrah fikiran kita. Kalau sekiranya ada benar-benar yang tidak betul dengan ajaran agama, dengan Islam, maka dengan serta-merta kita kena buang sama ada ideologi, pegangi, perkara-perkara yang mengotorkan ataupun mencemarkan fikiran kita, buat jadi Islam yang ada di dalam tubuh kita, pegangi kita rusak. Maka hendaklah kita buang, jauhkan perkara-perkara itu daripada hidup kita. Kita kena berakidah seperti mana Nabi ataupun Rasulullah SAW berakidah. Orang Arab katanya, amanna kama amana Rasul. Kita beriman seperti mana Rasulullah SAW beriman. Kalaulah kita nak kata khalaf ataupun salaf, memang semua orang pakat nak mengaku katanya dia berakidah seperti mana Rasulullah SAW berakidah. Jangan balah, jangan tekan, jangan selisih. Sebab akidah adalah benda yang satu hanya daripada Allah. Allah lah yang lebih betul sekali apa yang dia rakyat dia di dalam Quran dan apa yang Nabi SAW cerita di dalam hadis. Ini adalah suatu perkara yang mesti kita kena pakat-pakat beki. Kalau sekiranya kita berasa katanya akidah kita ataupun fikrah kita masih lagi ada seloma ataupun tak betul dengan cara yang dikehendaki oleh agama. Yang kedua, islah ibadat. Mengikut ajaran Allah, mengikut ajaran Rasul, dan kita raih pendapat-pendapat para ulama. Dalam mazhab-mazhab kita mesti belajar
dan kita mesti timbang di antara para ulama yang berpendapat yang tidak keluar daripada apa yang digariskan oleh Allah dan Rasul. Yang ketiga, islah cara beragama, iaitunya dengan kita mempelajari ajaran-ajaran agama melalui mendengar, melihat, menonton, membaca, mengikuti ataupun sokong hak agama. Sebab Nabi SAW cerita di dalam satu hadis, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Sesiapa yang Allah kehendak nak jadi molek, kehendak kebaikan pada seseorang, maka Allah beri orang tu faham agama. Bermaknanya perkara yang paling mahal sekali dalam kehidupan kita iaitunya faham agama. Cuba kita tang khamtam sokmo dalam hidup kita, katanya kita lah ni faham ke tak agama. Bila kita selalunya tanya muhasabah diri kita, barulah kita berasa katanya nak faham agama. Berasa katanya agama ni lah sebagai panduan untuk nak bawa diri kita, hidup kita betul dengan cara yang dikehendaki oleh agama. Yang keempat, baiki keluarga, islah keluarga kita melalui diri kita sendiri. Kita selalunya semaya Jumaat dengar sokmo nasihat. Orang lelaki ni berpeluang banyak lebih daripada orang perempuan. Kalau nak kira dengan ajaran agama, dengan nasihat, asuh dengan agama tu, orang lelaki lebih berpeluang banyak. Sebab itulah kita semua bertanggungjawab untuk baiki diri kita dan baiki juga keluarga kita, isteri kita. Cuba kita pejam mata sebentar, gambar isteri kita, gambar anak-anak kita yang duduk di bawah jagaan kita. Molek ada lagi isteri kita, faham agama ada lagi isteri kita, pakaian isteri kita, perangai isteri kita, anak-anak kita dan sebagainya. Kalau sekiranya nuai lektisuk dalam sangkum kita katakan keluarga, maka sebelum daripada nak terbinanya sebuah masyarakat, sebuah negara yang adanya orang-orang baik, orang-orang berjuru, maka kita kena ambil daripada nuai lektisut, iaitunya keluarga kita itulah mesti dibaiki dengan secara baik. Tak mungkin sama sekali semua orang nak boleh baiki keluarga dia mengikut apa yang dikehendaki oleh hati dia dan perasaannya ataupun agama. Tapi usaha untuk baiki memang ada. Kalau sekiranya setiap orang semacik dalam keluarga kita pakat-pakat nak baiki belaka, maka alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Sebab kita boleh baiki hidup kita, diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Alhamdulillah, inilah yang dikatakan keluarga yang bahagia. Yang keempat, yang kelima, islah cara hidup yang bermutu. Kalaulah kita semua pakat duk nak belaka hidup kita yang kunafah, maka marilah kita pakat-pakat baiki sikit-sikit. Baiki mula-mula sekali, iaitunya hak amal ibadat, hak akhlak kita, masa kita dan diri kita sendiri. Kita berasa ke tak katanya kita dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah Taala tanya dalam akhir suratul Mu'minun, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Adakah kamu kira, adakah kamu fikir bahawa kami jadikan kamu sia-sia dan kamu tidak akan kembali kepada kami? Bermaknanya semua orang yang faham ayat ni pakat jawab katanya, bukan ya Allah, bukan sia-sia kamu ciptakan kami, bukan sia-sia Allah Ta'ala buat kita di atas muka dunia, dan bukan kita tak say kembali kepada Allah. Semua orang pakat kena kembali kepada Allah dalam keadaan suci bersih, seperti mana Allah Ta'ala wi kita mari ke dunia dalam keadaan suci bersih. Maka kita nak jumpa dengan Allah Ta'ala pun dalam keadaan cuci dan bersih. Inilah cara untuk kita baiki hidup kita dan aturkanlah wawasan kita, vision kehidupan, wisaitat masa depan kita ke arah jalan yang baik, kualiti, kunafat dalam kehidupan kita duduk di kita sendiri. Kalaulah orang Arab pakat duk katanya hayatuna nasna'uha bi aidina, hidup kita sendiri yang duduk buat, duk atur dengan tangan kita.
Maka bagaimanakah kita nak pergi corokkan hidup kita, nak we orang kafir ke mari atur hidup kita? Tak mungkin sama sekali. Bahkan kita orang Islam ni dah berpandu kepada ajaran Al-Quran, ajaran As-Sunnah, dan ambil pengalaman perkara-perkara yang bersih, yang jernih daripada orang-orang zaman dahulu dan masa sekarang untuk kita guna di dalam kehidupan kita. Hidup yang bermutu, hidup yang maju, dunia sampai ke akhirat. Allah Ta'ala nak balas manusia bukan hanya kita tengok kepada baik hati ataupun baik ibadat sahaja. Bahkan semua, setiap detik, setiap perkara, setiap kelakuan yang kita buat, maka itulah yang akan dikira sebagai nilai ataupun balasan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita di akhirat sikit lagi. Sebab tu orang-orang Islam dia yakin bahawa penat, letih, lesu, takrok yang dia perambih dalam kehidupan dia selama seumur hidup, dia akan terima sikit lagi di akhirat sikit lagi. Akhirat nanti. Satu pepatah yang ditanya oleh seorang murid kepada guru, iaitunya murid kepada Ibnul Jauzi. Dia ditanya, wahai guruku, bila kau guru nak berhenti daripada usaha mengajar sebar agama dalam kehidupan ni? Ibnul Jauzi jawab katanya, aku nak berhenti ketika kaki aku dua-dua belah jejak pintu syurga, maka hari itulah aku nak berhenti daripada usaha di atas muka dunia. Bermaknanya tidak ada hari royak kepada diri sendiri katanya letih, takrok, lesu ataupun mengaju, nak undur belakang dan sebagainya. Orang Islam adalah tinggi cara hidup dia dan bermutu tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kena islah di antara kita sesama orang Islam. Wujadilah terak perasaan persaudaraan, hormat menghormati. Jangan ada perasaan benci, ego, takabur. Bahkan sama orang Islam, kita ambil satu perkataan yang pandak di dalam Quran, iaitunya ruhama'u bainahum. Allah Ta'ala puji para sahabat, iaitunya mereka itu hormat menghormati di antara satu sama lain. Bermaknanya kita sama-sama orang Islam, kita kena bubuh perasaan bersaudara. Dah Allah Ta'ala ikat kita dengan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Maka jangan sama sekali kita meretak ataupun raut di antara perasaan orang-orang Islam kita. Kalau sekiranya benar-benar kita mengaku katanya orang Islam adalah saudara kita, maka marilah kita bubuh dalam hati kita, cara hidup kita, iaitunya hormat menghormati, nasihat menasihati, pakat royak, pakat terima, pakat turut hak benar. Inilah yang dikatakan sebagai sebenar-benar kita islah dalam kehidupan kita. Akhir sekali, iaitunya islah jalan menuju kematian dan akhirat. Iaitunya kita semua nak pergi ke arah kematian belaka. Yakin dengan kematian. Maka dengan bekalan, sebaik-baik bekalan iaitunya taqwa. Allah Ta'ala firman, watazawwadu, hendaklah kamu berbekal. Fa inna khairaz zadi taqwa. Kerana sesungguhnya sebaik-baik bekalan iaitunya taqwa. Selain daripada taqwa, iaitunya amal soleh, iman, akhlak baik, dan semua gerak kerja, laku, kelakuan kita yang kita buat di dalam kehidupan kita, kita kecek semua ni adalah menuju ke arah kematian yang kita akan terima balasannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mesti yakin bahawa Allah Ta'ala akan balas kepada kita perkara yang baik, iaitunya husnuzan, seka baik terhadap Allah, dan selalunya minta dengan Allah supaya kita mati di dalam iman dan Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat
wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lil islam wal iman. Alhamdulillahilladzi waffaqana li'ibadatihi yawmiyan ila yaumi mamatina, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha wa usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Dalam khutbah yang kedua yang masa begitu singkat, ingin saya beri sebagai gambaran hadis-hadis Nabi SAW sebagai berikut. Aisyah radhiyallahu anha sebut bahawa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amila amalan athbatahu. Artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila buat satu-satu perkara, maka Nabi tetap di atas perkara tu, maknanya istiqamah, selalunya buat dengan tekun dan rajin. Perkataan yang kedua yang Nabi sebut, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih. Sesungguhnya Allah amat kasih lemah lembut di dalam semua perkara. Bermaknanya Allah Ta'ala tidak kasih kekasaran, guna ความโหดร้าย ความรุนแรง Allah kasih kepada lemah lembut dalam semua setiap perkara. Yang ketiga, Nabi sebutnya an-nadamu taubah. Sesal itu ialah taubat. Maka kita kena selalunya sesal di atas perbuatan-perbuatan yang lampau, terlajuk, dosa dan sebagainya. Yang keempat, Nabi juga menyebut, ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'jiz. Berusahalah kamu cari perkara-perkara yang berfaedah kepada diri kamu dan jangan lemah sama sekali. Akhir sekali, kata-kata ulama, aslih nafsak wad'u ghairak. Baikikanlah hidup kamu dan serukanlah manusia. Ini yang dikatakan sebagai sedikit sebanyak apa yang saya kemukakan kepada hadirin di dalam khutbah Jumaat pada hari ini. Mudah-mudahan akan menjadi manfaat dan menjadi jalan untuk kita mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin wa dammir a'da ad-din wa ahlikil kafarata wal mulhidin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.